forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon kedua Datuk Kamal Amir terhadap insiden di Parlimen semalam, iaitu Razi Jidin atau MP Putrajaya dihalau keluar daripada Parlimen. Saya baca detail sikit kat Harapan Daily ni. Dewan Rakyat kecoh Razi Jidin dihalau. Sesi Dewan Rakyat hari ini kecoh ketika Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu lepas tanpa bebas DNA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi disebabkan oleh Razi Jidin yang menganggap bahawa Perdana Menteri menuduh beliau. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan komen macam biasa. Saudara, kita bercakap sedikit soal semalam. Apa yang berlaku di Parlimen semalam, cuma hari ini saya terfikir, saudara. Cukup terang saya kata, kalaulah yang jadi Perdana Menteri waktu itu Dr. Mahathir, kalaulah, saudara, berani ke Jidin melakukan tindakan sebegitu, terjerit terlolong dalam Parlimen. Kalaulah, saya kata kalau, bukan dia Dr. Mahathir. Mesti orang kata Dr. Mahathir takkan bercakap begitu. Tapi sebenarnya waktu dia Perdana Menteri pun banyak juga kenyataan-kenyataan yang dilontarkan olehnya yang menyerang parti pembangkang. Ada. Tapi saya terfikir, apakah mereka berani untuk melakukan onar sehingga jadikan Parlimen tergantung, heboh, bising, terjerit, terpekik, terlolong. Kalaulah Dr. Mahathir, saya rasa masak Jidin. Saya panggil dia Jidin je, saudara. Dan hari ini pun sekarang, saudara, ada dua pihak. Satu pihak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung hati dan perasaan. Tapi banyak orang mengatakan itu kewajaran. Tentulah dia punya bukti. Tentulah Datuk Anwar Ibrahim punya bukti, kerana itu dia berani melemparkan tuduhan di Parlimen terhadap Jidin, saudara, Razi Jidin. Tetapi ini bagi kalangan pendukung ataupun penyokong-penyokong Datuk Anwar Ibrahim, saya sudah nampak. Saya rasa tindakan Razi Jidin itu agak melampau dan mengundang masalah untuk diri dia. Saya rasa ini mengundang masalah kerana sekarang ni, saudara, sudah mula terbongkar kononnya adanya skandal yang berstatuskan agak tinggi, saudara. Sewaktu Razi Jidin jadi menteri dulu. Saya rasa ini juga mungkin perangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia lontar, dia nak tengok react. Bila kawan dia react, maka sekarang ni macam-macam cerita, saudara. Banyak cerita, saudara. Yang ada yang mengatakan jangan anggap suci, katanya. Kerana di belakang anda ada banyak kisah-kisah yang melibatkan kronisma, melibatkan keluarga, melibatkan orang tertentu. Bagaimana ada seorang yang bergelar Datuk Si, dia, saya tak mau sebut nama lah, saudara. Ada orang dia mendapat peruntukan melalui JPN dan PPD, katanya. Dan itu satu bab, saudara. Ada bab lagi, antaranya kaedah pelantikan, apakah mengikut tata kelola, tentang syarikat berstatus G3. Syarikat yang statusnya G3 dapat kontrak G2, katanya. Saya tak tahu lah, penuh hari ni, saudara. Serangan mereka lakukan. Begitu juga, cuma saya kata dalam hati saya lah, kalau betul itu benda ada, hantarlah pada SPRM. Dan saya berkeyakinan tentu mereka sudah pun menghantar kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sudah pasti, saudara. Kerana dia kata dia ada bukti. Ada orang yang hantar kelima saya. Saya ada bukti. Bagaimana kos untuk mencetak buku J-Kof untuk prasekolah. Ada juga melibatkan. Katanya yang diragui. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa bila tindakan dilakukan Jidin di Parlimen semalam, tentulah orang-orang yang menyokong Datuk Anwar Ibrahim akan menuntut supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah membuka kertas siasatan. Bagi saya lah, kalau dia tak react pun, dia cuma kata yang berhormat Tan Sri Speaker, saya minta lah agar Perdana Menteri tarik baliklah kenyataan begitu. Kalau mengikut di bawah General Order ataupun Point of Order perkara 36, tidaklah boleh menyentuh dan ataupun menuduh di kalangan ahli dewan. Saya minta lah, udah. Tapi dengan cara react dia menjerit, terpekik, telolong, apa semua begitu, dan mengakibatkan bahawa teman-teman mereka dalam Pakatan Pembangkang
bertindak keluar dewan, saya merasakan ini adalah merupakan detik-detik yang mengundang masalah pada Radhi Jidin. Sebab dia sekarang ni sudah pun dipersalahkan atas tindakan yang dilihat agak celupar. Itu keadaannya, saya tak tahu rasa. Sebab banyak saya, macam-macam cerita saya. Ada menyebut nama seorang kapten lah. Dia kata dia tahulah, percetakan lah. Begitu juga apa lagi dia kata. Dia pula jangan lupa dia kata. Apa yang berlaku di Kementerian Pendidikan ketika dia menjadi Menteri Pendidikan. Banyak kata. Ada sekali, tapi saya tak boleh sebut secara ini bagi saya, kalau saya sebut benda begitu seolah kita menuduh. Biarlah, bagi saya mestilah mereka sudah pun menghantar laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Biarlah SBR buat kerja. Saya tak mau tampur. Sebenarnya saya bagi tahu bahawa apa yang berlaku semalam, tindakan sebut apakah menguntungkan beliau dari segi politiknya. Dan saya merasakan bahawa tindakan sebut sudah above the board ataupun melangkaui garis-garis yang tak sepatutnya dilakukan. Itu yang saya rasa lah. Sebab itu saya terfikir kalaulah perkara ini berlaku waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya rasa lebih teruk lagi. Dia masih baik lah mungkin kerana Datuk Anwar Ibrahim semalam dah pergi ke Amerika untuk berucap di persidangan antarabangsa di negara-negara negara bangsa-bangsa bersatu. Saudara, tapi saya rasa orang Anwar tentulah mereka akan buat laporan. Bagi saya lah kesilapan. Itu saja. Dua-dua silap. Datuk Anwar Ibrahim pun, bagi saya mungkin Datuk Anwar Ibrahim menggamit. Dia nak tengok apa reaksinya. Yang Zidin pula begitu kelang kabut menjawab. Dia buat apa? Adalah lebih baik bagi tahu point of order. Sebab nama saya disebut, saya minta lah Yang Amat Perdana Menteri menarik balik. Kalau tidak, saya akan buat laporan bertulis kepada speaker menzahirkan kesalahan saya. Sudahlah. Kalau itu keadaannya kurang. Tapi kesan daripada apa yang ada tular dalam media sosial bila menjerit terpekik terlolong di parlimen, saya kata ini tindakan yang salah. Ya kadang-kadang ada benda yang betul tapi salah, saudara. Itu bagi saya lah. Tapi saya terpulang lah. Kerana kena ingat saudara, sebab jadi sebagai Perdana Menteri ramai juga pendukungnya, ramai juga para penyokongnya saudara. Dan kalangan pendukung-pendukung Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kaleng-kaleng saudara. Dia orang daripada Parti Keadilan saudara, jangan main-main. Dia orang main gedah saudara. Sebab dulu pun mereka boleh berani lawan kepimpinan Dr. Mahathir dengan gelaran Maha Zalim dan sebagainya. Ini kan pula bila mereka melihat presiden mereka dilakukan sedemikian. Sebab itu saya kata tindakan yang salah. Tapi terpulanglah. Sudah pastilah saudara, itu yang akan berlaku bahawa SPRM akan menyiasat. Saya rasa begitulah pandangan saya saudara. Lebih saya tak nak cakap. Sebab saya bukanlah orangnya yang suka mengadu domba. Tapi saya kata dalam hati saya terfikir kalaulah Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, saya ingat saya tidak nampak bahawa Jidin akan berani bersikap sedemikian. Paling-paling tidak pun secara baik dia akan minta supaya tarik balik ataupun dia akan buat laporan bertulis. Saya rasa begitu. Tapi mungkin kerana sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu yang saya tegur saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu pun antara orang yang konon-konon berlapang dada sangat. Memaafkanlah dan macam-macam. Jadi orang berani lakukan. Dan dia sendiri bercakap bahawa nak basmi rasuah, adanya sakau sana sakau sini, tapi tindakan belum dilakukan lagi. Mungkin ini besar kemungkinan. Betul saudara Yasir Effendi, dia kata Jidin koyak rabak. Ini teruk sekarang. Orang selalunya, orang ni secara Aiman, dia kata orang salah selalunya akan mengelabah dan overreact. Itu keadaan. Tak sepatutnya. Okey saudara, kita biarkanlah insiden yang berlaku yang amat memalukan di parlimen kita, yang tak sepatutnya terjadi, sudah pun terjadi. Nak buat macam mana saudara? Kalau orang kata kita dah terpijak. Segala yang terjadi, terjadilah. Kita terima ajalah. Apa nak jadi pun jadi, hadapilah. Segala yang terjadi telah pun terjadi. Segala yang berlaku telah pun berlaku. Dan tiap-tiap tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kesan daripada itu. Jangan pula lepas ini dikatakan pula tindakan pendakwan terpilih. Ini masalah pula lagi nanti saudara. Sebab orang kita ni tak habis-habis politik. Sebab itu saya katakan sampai bila negara masih lagi terjebak dengan kecanduan warga untuk berpolitik. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail sikit lagi lah dekat
dekat Harapan Daily ni, uh, beliau menjelaskan bahawa keputusan DNAA adalah keputusan Peguam Negara terdahulu Tan Sri Idrus berdasarkan perkara 145/3 pelanggaran persekutuan. Perkara 145/3 pemberi hak budi bicara kepada Peguam Negara. Yang diputuskan adalah berdasarkan perkara 145/3, tetapi ia digambarkan seolah Perdana Menteri campur dengan kita hukum hanya dengan andaian. Bila AG buat pesan, saya tanya bukan bincang. Mendengar jawapan tersebut, Razi tergelak. You boleh gelak tapi you buat kerja itu, tambah Anwar. Ini menyebabkan Razi marah dan menggunakan Peraturan Mesyuarat 36/3 atas alasan sangkaan jahat agar Anwar menarik balik kenyataan beliau. Walau bagaimanapun Anwar tidak berbuat demikian. Okey tuan-tuan, mari terus menyiapkan kerajaan Perdana Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.